Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والجبال يسبحن خلقنا عظيم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang usia kita dan kita duduk dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Imam As-Subki adalah satu rahmat yang sangat besar dan tanda seorang itu bersyukur kepada Allah, maka dia mempersembahkan segala anggota badan dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah itu maka engkau angkat kepalamu daripada sujud, padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul. Dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri, dan dirikan telapak kakimu yang kanan, dan engkau taruhkan kedua telapak tanganmu di atas kedua pahamu, dan baca olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah itu, setelah kita selesai membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, lalu kita bangkit, maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud pada engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul, dan duduk ketika itu atas kakimu yang kiri, dan dirikan telapak kakimu yang kanan, dan engkau taruhkan kedua telapak tanganmu itu di atas kedua pahamu. Qala musannif rahimahullah. Jadi apa yang dinakal lagi oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani, setelah kita sembahyang, kita sujud, maka kita bangkit daripada sujud. Dikatakan sebagai duduk antara dua sujud tu. Bila kita duduk antara dua sujud itu, maka kita disuruh iaitu mengucap Allahu Akbar. Itu di antaranya hanya sunat disebut Allahu Akbar hingga kita duduk betul. Orang panggil duduk iftirash. Itu kita duduk macam kita duduk at-tahiyat awal juga. Ketika itu maka tangan kita letak di atas kedua paha kita, seperti biasa yang kita duduk buat semua tu. Itu di antaranya. Dan baca olehmu ketika itu Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu di antaranya. Itu kita disuruh baca. Tetapi apa yang disebut oleh para ulama fikih, ulama fiqh, disunatkan kita tamakninah sekejap. Maknanya kita naik daripada sujud tu, Allahu Akbar, kita sujud, lepas tu kita duduk antara dua sujud tu, sunat kita tamakninah sekejap. Maksudnya Allahu Akbar Rabbighfirli warhamni wajburni, gitu. Bukan maksudnya Allahu Akbar Rabbighfirli warhamni, sambung selalu. Itu di antaranya sebagai untuk nak merehatkan sekejap. Itu di antaranya.
Itu di antara disebut oleh para ulama hanya disunatkan, supaya kita bangun daripada sujud itu dengan sempurna. Walaupun dikatakan sebagai perkara itu hanya sunat, tetapi kebanyakan para ulama menyatakan berhenti sekejap saja, hanya sekadar tamakninah. Subhanallah. Tamakninah yang kita telah selalu sebut, itu tamakninatu hiya sukunun ba'da harakati bistaqarrin biqadri subhanallah. Itu tamakninah ini ialah suatu perkara gerak selepas diam dengan sekira-kira lafaz subhanallah. Itu kita bangun, Allahu akbar, bighfirli warhamni, itu di antaranya. Kerana bacaan itu sabit dengan beberapa hadis Nabi SAW, seperti mana hadis itu Huzaifah ibn al-Yaman. Dia menyatakan anna Nabi SAW kana yakunu bainan sajadataini rabbighfirli rabbighfirli. Adalah Huzaifah ibn al-Yaman menceritakan bahawasanya Nabi SAW ni dia duduk antara dua sujud, dia baca rabbighfirli wa rabbighfirli. Hadis riwayatkan Imam An-Nasa'i. Itu di antaranya. Begitu juga hadis daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu baina sajadataini Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni warzuqni. Itu di antara disebut oleh Abdullah Ibn Abbas. Itu Rasulullah SAW dia membaca beberapa perkataan, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Itu di antaranya yang dibaca oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat. Dan ada riwayat menyatakan juga wa'afini. Itu riwayat seperti mana riwayat Imam Ahmad, mata wa'afini, dan wa'fu anni itu setengah menyatakan tambahan daripada ulama. Itu di antaranya. Dan ada yang menyatakan dia merupakan dari suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak masyhur. Apapun, tidak masyhur ke atau tidak, tetapi disunat kita membaca juga wa'fu anni. Itu di antaranya. Jadi maka kata ulama, bacaan duduk antara dua sujud ini kita tengok keadaan kita dengan imam macam mana. Kalau ada sempat boleh baca lagi. Kalau nak pendek, baca hak tadi disebut oleh Huzaifah, iaitu rabbighfirli wa rabbighfirli. Hanya dua kali Rasulullah SAW baca. Itu duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, Tuhanku, ampunilah daku. Ampunilah daku ya Tuhanku. Itu di antaranya. Jadi kalaulah iman itu jenis laju, kita kata jenis semayang laju, dia semayang laju, perkara lain dia lambat, tapi nisbah semayang ni dia memang laju, dia suka begitu contohnya. Dia semayang laju, kita baru dah duduk antara dua sujud, dia sujud dah, kita baru sujud dia bangkit dah, dia lah laju. Itu di antaranya. Bila begitu, bagi makmum setengah kata ulama hanya membaca dua saja, rabbighfirli rabbighfirli. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Walaupun ada di sebahagian ulama berkata begitu, tapi apa yang disebut oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan amat rugilah kalau kita meninggal apa yang hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, iaitu rabbighfirli warhamni, yang kita selalu baca semua tu, warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa yang kita baca begitu tu rugilah kalau kita tinggal. Walaupun hanya orang panggil duduk bacaan dalam duduk antara dua sujud, hanya hak pendek saja, rabbighfirli rabbighfirli, hanya dua kali saja. Walaupun diboleh, tapi setengah kata ulama seperti mana Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan rugilah sesuatu ibadah tu kalau boleh kita nak berkualiti. Sebab kata dia berpandukan kepada hadis Rasulullah, isbulil mayyit ilal qub wa amalu salih.
Dia menyatakan yang mengikut hakikatnya sebenar seorang tu duduk masuk dalam kubur suatu hari nanti adalah amalnya. Yang sebut sebenarnya Rasulullah SAW menyatakan, Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara akan mengikuti mayat ke kubur, iaitu ahli keluarganya, hartanya dan amalnya. Rasulullah menyatakan 2 perkara akan pulang, hartanya, ahli keluarganya, tetapi yang bersama dengan dia adalah wa amalus soleh, itu amalan soleh dia. Maka sebab itulah berpandukan kepada hadis itulah di antara ulama yang menyatakan afdal kita membaca, kalau boleh usaha membaca Rabbi ghfirli warhamni warzuqni ni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'anni ni. Amat rugi kalau kita tinggal, kerana ia merupakan amal soleh dan sesuatu permintaan yang sangat baik itu di antaranya. Sebab itulah sehingga disebut dalam kitabnya menyatakan apabila kita duduk antara 2 sujud, kita disuruh membaca Rabbi ghfirli, hei Tuhanku, ampunilah akan daku. Ampun apa? Akan segala kesalahanku. Itu maksudnya. Maksud ketika kita baca apa yang dibahaskan oleh para ulama, supaya kita menghayati bacaan kita itu, Rabbi ghfirli, Tuhanku, ampunilah, aku minta kepada kau ni ampun ke segala kesalahanku, hak sembunyi, hak orang tak tahu, ataupun hak melampau, hak dulu-dulu, hak terkini, ampun segala kesalahanku ya Allah. Itu di antaranya. Bila kita sebut pula warhamni, ya Allah, berilah rahmat kepada aku ni, rahmatilah akan daku ni. Yakni kita minta, ya Allah, kurniakanlah rahmatmu kepada aku. Setiap kebaikan amal soleh yang aku buat ni, ya Allah, biar ia menjadi suatu rahmat Allah, bukan hawa nafsu aku saja aku buat, bukan. Tetapi setiap aku buat amal soleh, sama ada anggota badan aku ataupun lisan aku ni, menjadi suatu perkara rahmat Allah, yakni kasih sayang Allah, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting, kita nak mengharap rahmat Allah. Sebab banyak kalau kita kadang-kadang amal soleh betul-betul lagi mendapat rahmat Allah, disebab perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dia buat ibadah tapi dia buat mari penyakit-penyakit riak, uju, sifat-sifat yang tidak baik. Maka maka hak begini, kata Imam Ghazali, dia tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia buat pekerjaan bukan kerana Allah, dah hanya hawa nafsu dia. Maka begini dah dapat rahmat Allah. Itu bukan semua amal soleh mendapat rahmat Allah. Samalah dengan nikmat pun. Nikmat belum tentu nikmat seseorang itu merupakan rahmat daripada Allah. Dan tu apabila menggunakan nikmat itu yang haram, maka sudah tentulah itu nikmat sayyi'ah, nikmat yang buruk yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Sebab itulah kita disuruh sentiasa mengharap sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Sebab itulah kita baca Rabbi ghfirli warhamni, hei Tuhanku, aku kurniakanlah akan daku ni rahmat engkau. Berilah aku ni, aku bersusah payah bangun subuh, aku bersusah payah sembahyang Isya berjemaah, aku bersusah payah berzikir, buat ibadah itu, ibadah ini, amal sunnah itu, amal sunnah ini. Semua itu adalah perkara yang disukai oleh Allah. Maka ya Allah, berilah rahmat kepada aku, yakni kasih sayangmu itu di antaranya. Maka bila ada rahmat Allah, ada keberkatan, keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada keberkatan hidup daripada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezeki yang paling besar dalam kehidupan manusia, iaitu al-qulubut tatma'in, iaitu hati yang tenang. Itulah rezeki yang paling besar dalam kehidupan manusia. Apabila permulaan dia mendapat keberkatan hidup, Allah akan memberikan ketenangan jiwa pada dia. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala wajibuni. Dan bila kita membaca wajibuni pula, mintalah engkau, mintalah ya Allah, aku memohonkan kepada engkau, iaitu
iaitu ketinggianku pada hak yang kurang. Wajibuni tu, ya Allah, iaitu apa ataupun perbanyakkanlah olehmu akan daku yang kurang tu, nisbah amal soleh aku kalau hak kurang tu ya Allah aku nak buat, tapi kadang-kadang tak mampu, tak orang nak buat. Ya Allah, tambahilah aku dah akan daku ibadah ya Allah. Nisbah ibadah, nisbah apa-apa kekurangan, lebih-lebih lagi ibadah ataupun dengan kehidupan dunia, tambah apa aku kurang ya Allah. Wajibuni tu di antaranya. Seperti mana disebut Imam An-Nawawi, iaitu nisbah ibadah, kita minta hak mana kita tak mampu nak buat, orang lain boleh buat, maka kita minta ya Allah, beri juga kepada aku biar aku mampu buat seperti orang itu, orang si fulan dan sekian-sekian. Itu di antaranya. Warzuqni, dan minta olehmu, minta juga ya Allah, berilah rezeki olehmu akan daku, yakni minta rezeki yang halal, harta yang halal, sumber yang halal. Itu di antaranya. Maknanya rezeki umum, tapi bila sebut dalam hati kita ketika kita membaca warzuqni, ya Allah, minta rezeki yang halal. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Dah ke saya nak baca, lepas tu nak mikir benda tu lagi. Maka kata ulama seperti mana disebut oleh Imam Subki, ini suatu lintasan. Bila kita baca warzuqni, ya Allah, hati kita minta rezeki yang halal, minta rezeki. Tentang rezeki itu maka sudah tentulah ia suatu lintasan, maka yakni dengan rezeki yang halal, tambuh hak syubhat apa-apa ni, tambuh nak minta Allah beri setiap sumber yang rezeki itu ada yang halal. Itu di antaranya. Rezeki yang halal juga dibahas oleh Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, iaitu nisbah harta, nisbah ahli keluarga, nisbah ibu bapa, nisbah hati. Masuk jugalah tu. Al-Imam Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, dia berkata rezeki paling besar dalam kehidupan manusia, pertama iaitu seseorang tu nak tahu rezeki dia paling besar dalam kehidupan dia, pertama adalah hati dia tenang. Hati dia tenang saja. Tu okeylah, hati tenang dengan zikrullah ke, hati tenang dengan berkawan dengan orang soleh ke, hati tenang berselawat kepada Nabi. Itu rezeki paling besar. Rezeki paling yang kedua, baik dengan kedua ibu bapa. Rezeki yang paling besar juga tu. 5 dia kata sebut. Yang ketiga iaitu pergaulan dengan manusia secara baik, bagus dia dengan manusia. Itu di antaranya. Yang keempat, baik dengan adik-beradik. Dengan adik-beradik dia baik, boleh pergi mari sana sini. Tu rezeki paling besar tu. Yang kelima iaitu rezeki harta. Allah Subhanahu Wa Taala beri harta hebat pada dia, kurniaan banyak harta benda. Itu yang kelima, tu di antaranya. Ini rezeki yang disebut oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala. Bila kita baca dalam duduk antara sujud, baca warzuqni, tu minta apa yang disebut oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala. Itu di antaranya yang mengarang kitab tafsir Al-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, itu Al-Imam Al-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan kita membaca lagi wahdini, iaitu mintalah ya Allah petunjuk, petunjukkanlah olehmu ya Tuhanku, berilah petunjuk akan daku. Yang ini minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni beri petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita, sentiasa bimbing kita. Berapa ramai orang kuat ibadah, ahli ibadah, tetapi akhir-akhir kesudahan kecelakaan. Nauzubillah min zalik. Rajin ibadah, kuat ibadah, tiba-tiba kau lama malah dah buat ibadah, malah dah jadi dah buat ibadah, dah orang panggil nisbah ibadah tu kurang dah. Dulu rajin sokmo pergi surau, ni tak ada dah surau. Dah gimana? Masjid pun tak pergi, sini pun tak pergi, duduk rumah saja. Tu panggil rugilah, walaupun tidak berdosa, tapi nisbah jalan kepada jalan hidayah Allah. Salah satunya memakmur rumah Allah lah, rumah Allah, masjid ke surau. Itu di antaranya. Sebab tu Imam Nawawi menyatakan
salah satu tanda Allah Subhanahu Wa Taala bimbing seseorang itu, tanda salah satunya iaitu dia sentiasa terikat hati dia di rumah Allah, sentiasa nak mari di surau, di masjid, okeylah di mana saja, di rumah Allah. Itu di antaranya. Sebab orang ini akan mendapat petunjuk Allah. Sebab apa? Allah menyatakan dalam Al-Quran yang selalu kita dengar, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa aqamas salah, dan mereka mendirikan sembahyang, dan mereka juga mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut pada siapa-siapa. Wa asa, dan Allah menyatakan mudah-mudahan mereka ini akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi jaminan orang yang pergi di rumah Allah dengan ikhlas. Salah satunya ciri kata ulama, orang yang dalam bimbingan Allah, dia sentiasa nak pergi surau, selagi nak pergi masjid, sentiasa nak panggil kau dak sibuk, dia hadir. Maknanya kalau dak sakit orang, dak penat, dak lelah dan sebagainya, dia akan mari rumah Allah. Itu salah satunya orang yang mendapat petunjuk Allah. Banyak lagi lah, seperti mana Imam sebut, Imam Nawawi, orang yang sentiasa dalam petunjuk Allah. La taj'alil ilmu salih ilmu din, yakni dia sentiasa lapor tentang ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak ilmu dah, banyak dah ilmu dia, dengar situ, menuntut ilmu situ, mengaji situ, tapi dia sentiasa lapor semua dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Antara lagi, dia sentiasa risau kalau dia tidak buat amalan sunat-sunat. Itu di antaranya. Amalan sunat itu setengah daripada manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang gini, kata ulama, dia sampai mati dia boleh buat, Allah Taala jaga dia kalau begitu, maka fa ashhidu sa'adah, kata Rasulullah, mensaksilah sesungguhnya dia mati adalah mati sa'adah, mati bertuah. La syaqiyyun, bukan dia mati celaka, tetapi dia mati sa'adah. Itu di antaranya. Itu salah satunya orang yang sentiasa mendapat petunjuk Allah. Sebab itulah kita dah kira sebanyak mana ibadah kita, sebanyak mana ilmu kita, sebanyak mana hebat kita, mesti kita sentiasa mengharap petunjuk Allah. Biar Allah bimbing semua kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita, akan mari teguran-teguran dalam hati kita, hak baik, hak ni jadi sentiasa bertambah. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Jadi bila kita baca wahdi ni, minta gitulah, ya Allah, berilah petunjuk aku pada jalan yang betul, jalan yang sesat, tambah ya Allah. Wa afini, dan begitu juga minta olehmu ya engkau keselamatan aku daripada bala-bala, iaitu wa afini, afiat tu. Afini ni iaitu kita minta dengan Allah, ya Allah, jauh aku daripada keselamatan, akan aku ni daripada bala-bala ni. Bentuk bala-bala ni Allah, aku minta jauh ya Allah, minta lindung daripada engkau ya Allah. Tak kira lah, bukan aku saja, ahli keluarga aku semua ya Allah, jauh daripada bala-bala yang membahayakan, yang tidak mampu untuk menanggungnya. Itu di antaranya. Itu ketika kita membaca wa'afini. Sebab kita telah baca dah hadis yang sebelum ini, yang seperti biasa kita baca waktu pagi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Rasulullah SAW selalu membaca, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Minta, ya Allah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan di dunia ni bentuk bala-bala ni. Dah kira lah, bentuk bala itu yang disebut Imam Nawawi sebagai panggil ramai orang tidak tahu buat barang, di antaranya bala nikmat. Ada nikmat, Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, nikmat sihat, malah pula buat ibadah pada Allah, derhaka pada Allah pula. Itu salah satunya bala juga. Ataupun bala betul-betul lain lagi, kita minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bala pada fitnah-fitnah agama kita tambah juga. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kita minta Allah minta lindung. Bahkan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menyatakan
doa antara azan dan iqamah itu sangat berkat, kata Rasulullah. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, aku nak minta apa wahai Rasulullah? Kamu kata doa antara azan dan iqamah itu di antara waktu itu sangat berkat untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, iaitu berdoalah olehmu, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Iaitu aku memohon akan dikau afiah, iaitu keselamatan, iaitu di dunia maupun di akhirat. Itu al-bala ya'tu baghtatan la yusawwi fil aql, iaitu bala itu, ujian Allah itu dia barang tersembunyi, tidak ada sesiapa yang boleh membacanya. Panggil pada akal seorang nak baca. Tahu-tahu mati dah, tak ada sihat molek. Misal kata contoh, tak ada sihat, maknanya nisbah mati ke nisbah apa-apa, bala Allah ni dia barang tersembunyi. Maka kita minta hak bala ini, minta Allah SWT jauh lagi itu di antaranya. Dan wa'fu anni, dan mintalah engkau maaf daripada aku akan kesalahan. Wa'fu anni, maknanya kita minta Allah SWT maafkan kesalahan kita, apa-apa kesalahan. Samalah macam tadi tu, Allah itu wa'fi fili tu, minta Allah SWT ampun segala kesalahan kita. Kerana manusia itu tidak sunyi daripada kelemahan dan kekurangan, maka kita sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu di antaranya. Jadi wa'fu anni itu kita nak baca pun boleh, nak baca pun tak apa, kerana ada beberapa hadis Nabi sallallahu yang tidak kuat, tapi kebanyakan ulama-ulama menyatakan saya dia membaca. Itu di antaranya. Jadi pandangan saya sendiri pun, ataupun kita duduk hanya tutup guru pun, jangan tinggallah. Maknanya walaupun ada hadis yang tidak kuat untuk wa'fu anni, tapi bacalah wa'fu anni, baca juga. Itu di antaranya. Macam beginilah, macam orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib, dia kena panjang, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak masalah, nak pendek ke, ada masalah, sebab sunat saja. Walaupun sunat, maka kata ahli ulama tutup guru, biar samalah. Itu di antaranya, biar comel. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Comel belaka. Itu di antaranya disebut oleh para ulama berkaitan dengan bacaan-bacaan dan sembahyang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, setelah itu kemudian maka sujud pula seperti sujud yang pertama itu. Setelah itu maka bangkit, duduk istirahat pada tiap-tiap rakaat yang tiada mengingi akan dia. Tasyahud, setelah itu maka bangkit engkau berdiri betul serta mengucap Allahu Akbar. Itu di antaranya. Setelah kita duduk antara dua sujud, baca belaka dah Rabbil fili, seperti biasa kita duduk buat semua, kita sujud balik Allahu Akbar, dan kita bangkit, berdiri betul, dan tapi duduklah istirahat. Duduklah istirahat tu, kalau boleh sebelum naik pada rakaat pertama tu, duduklah istirahat. Adapun imam ni, setengah ulama kata dia harus duduk istirahat, ada ulama kata dia tidak harus. Tepat, sebab takut kalau tidak duduk istirahat, takut makmum potong dia selalu. Dia nak meraihkan, dia sudah sujud tu, dia bangun selalu. Itu di antaranya. Seperti mana dia sujud sejadah. Sebab sujud sejadah kan, mana ada duduk istirahat. Kita sujud sajadah wajhil ladzi khalaqahu tu, kita pun Allahu Akbar, naik selalu. Tak ada duduk istirahat sekejap tu baru naik balik. Tak ada begitu. Itu di antaranya. Dia pun iman, dia boleh buat kelakuan begitu. Ada pun makmun afdal, seperti mana pandangan Imam Syafi'i menyatakan, iaitu afdal dia duduk istirahat. Dia duduk istirahat, duduk sebagai rehat untuk nak sambung balik perjalanan ibadah rakaat-rakaat yang lain. Itu di antara disebut juga oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka bangkit engkau berdiri betul serta mengucap Allahu Akbar, dan sunat dilanjutkan akan takbir ini hingga pertengahan berdiri. Dia kata, iaitu berdiri atas kata Imam Razali rahimahullahu taala, atau hingga berdiri betul atas yang mu'tamad pada fuqaha, pada ulama-ulama fiqh. Jadi berdiri betul,
Kita duduk antara dua sujud, kita pun sujud. Lepas kita sujud, kita nak bangkit balik pada rakaat yang seterusnya, maka kata ulama afdal kita membaca takbir panjang sikit. Allahu akbar. Sampai mana? Pertengahan berdiri. Pertengahan berdiri tu. Pertengahan berdiri beginilah. Panggil di betul begini, tapi pertengahan berdiri begini. Allahu akbar. Baru di betul itu. Tapi yang mu'tamad bagi ulama fiqh sampai berdiri betul. Allahu akbar. Sampai berdiri betul molek. Itu di antaranya. Saya nafas pendek, putus situ. Saya kata. Maka kata ulama, daripada sujud dia Allah, tak ada suara dia, putus. Maka dia boleh sambung balik. Allahu akbar. Boleh, tak ada masalah, boleh sambung, tak apa. Tu bukan maksudnya kena sujud mula, nak takbir mula. Tidak. Maknanya pertengahan dia tu diganggu dengan batuk ke, diganggu dengan perkara lain, maka pertengahan tu dia boleh sambung balik Allahu akbar. Sebab dalam sembahyang ni takbir panjang hanya iaitu pada rakaat, pada bilang rakaat ini, itu ketika nak turun sujud dan ketika nak bangkit daripada sujud pada rakaat yang seterusnya. Allahu akbar. Itu di antaranya. Itu hak comel, pandangan yang mu'tamad bagi ulama fiqh. Itu di antaranya hak comel, begitulah. Adapun kalau kita nak bangkit daripada rakaat seterusnya, Allahu akbar. Tahu-tahu dia duduk diri dah. Tak ada masalah. Cuma kelakuan itu, tu maknanya hak comelnya nak bangkit daripada rakaat seterusnya panjanglah. Allahu akbar. Tu di antaranya dapat pahala. Memanjangkan takbir itu di antaranya sehingga pada 14 harakah, iaitu pada bacaan Allahu akbar tu di antara disebut oleh para ulama, khususnya ulama fiqh yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Hajar di antaranya. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti pada rakaat yang pertama itu, demikianlah pada rakaat yang ketiga. Sembahyang maghrib rakaat yang ketiga dan yang keempat sembahyang zuhur dan asar dan isya. Setelah itu maka engkau duduk antara akan tasyahud awal. Itu di antaranya. Jadi begitulah kita buat seterusnya, panggil takbir bacaan tu panjang. Tu jangan kita jangan orang panggil masuk dalam khilaf lah, mudah. Itu di antaranya. Ikhrajul khilaf aula. Itu hak yang tahqiqnya. Keluar daripada khilaf itu lebih aula. Apabila ulama kata membaca sami Allahu liman hamidah ni barang sunat belaka ni, Allahu akbar ni, kita nak ada bangkit daripada duduk, bangkit daripada sujud nak pergi rakaat seterusnya, ada ulama kata kamu boleh berhenti sampai rakaat tu Allahu akbar. Lepas tu berdiri betul, baru begitu. Ada ulama kata kamu bangkit dari sujud tu nak pergi rakaat seterusnya Allahu akbar, hak berdiri begitu. Berhenti dah. Ada ulama kata pula kamu bangkit daripada sujud nak pergi rakaat seterusnya sampai berdiri betul Allahu akbar, baru berhenti, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Itu di antaranya. Maka peninglah saya pendapat tiga-tiga begitu. Maka kita ada kaedah usul fiqh kita, fiqh kita, ikhrajul khilaf aula, keluar daripada khilaf itu lebih aula. Mana? Iaitu yang mu'tabar bagi ulama fiqh, bawanya berdiri betul, baru berhenti. Sujud, dia bangkit dari sujud ni Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, baru begitu. Hak tu yang mu'tamad, yang dipegang oleh para ulama tubuh kebanyakan. Itu di antaranya yang mu'tamad yang dipilih. Maka kalau kita tak mahu masuk kepada khilaf-khilaf yang lain, maka gunalah pendapat yang mu'tamad, takbir sampai berdiri betul ketika nak sambung rakaat yang seterusnya. Itu di antaranya. Setelah itu maka engkau duduk akan tasyahud awal pada rakaat yang kedua pada sembahyang zuhur dan asar dan kedua isya, dan taruh olehmu tanganmu di atas pehamu yang kanan pada hal engkau genggam sekalian jarimu menaikkan telunjuk, maka sunat engkau telunjukkan illallah, iaitu dan sunat engkau isyaratkan telunjukmu pada ketika itu mengucap illallah.
Setelah itu maka engkau duduk. Jadi kita berhenti di sini. Apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan ia menjadi suatu ibadah, suatu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ibrah, menjadi pengajaran, menjadi ilmu yang bermanfaat pada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat Allah, jadilah redha Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada kita. Insya-Allah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan diletakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.